Panji mengisahkan tentang kehidupan masyarakat yang tinggal di sebuah negeri di tanah Jawa yang bernama Cempaka Jajal. Negeri ini mempunyai seorang raja yang bernama Seri Inu dan juga digelar sebagai Sanata. Baginda merupakan seorang raja besar yang mempunyai beratus-ratus hulu balang dan mempunyai banyak negeri di bawah taklukannya. Di negeri Cempaka Jajal, Baginda telah membina sebuah taman yang indah di mana ditempatkan segala puteri dan anak-anak raja di bawah taklukannya. Antara puteri tersebut ialah Raden Puspakencana yang mempunyai rupa paras yang cantik dan menawan. Tetapi asal-usulnya tidak dapat diketahui. Raden Puspakencana telah digelar sebagai Ken Tambuhan dan sangat disayangi oleh raja dan permaisuri. Pada suatu malam, Ken Tambuhan telah bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya, manakala tubuh badannya pula terang benderang disinari bulan dan di pinggangnya pula terbelit seekor naga. Mimpi tersebut telah membuat Ken Tambuhan menjadi sungguh dan tertanya-tanya apakah maksud mimpi tersebut. Baginda Sanata mempunyai seorang putera yang bernama Raden Inu Kertapati yang juga dikenali sebagai nama Raden Inu, Inu Bangsawan dan Raden Menteri. Pada suatu malam, Raden Inu telah bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan datang seekor raksasa lalu melarikan bulan itu. Ayah dan bundanya berpendapat bahawa Raden Inu patut berkahwin kerana sudah berusia 17 tahun. Permaisuri bertanya kepada Raden Inu siapakah pilihannya, namun Raden Inu tidak bercadangkan sesiapa. Perkara ini telah menyebabkan Patih menasihatkan permaisuri untuk meminang puteri Ratu Banjar yang cantik dan setaraf dengan Raden Inu. Pada suatu hari, Raden Inu telah pergi memburu di dalam sebuah taman yang indah yang telah dijaga rapi. Tempat tersebut merupakan tempat istana Ken Tambuhan. Semasa Raden Inu telah mensumpit seekor burung serindik, menyebabkan burung itu terus terbang memasuki ke dalam kubah tempat Ken Tambuhan bertenun. Setelah kejadian itu, Raden Inu telah menitahkan pengiringnya untuk mencari burung serindik yang baru disumpitnya tadi. Setelah puas mencari, akhirnya sampailah pengiring Raden Inu di pintu kubah tempat Ken Tambuhan bertenun. Pengiring tersebut telah memberitahu Raden Inu tentang apa yang dilihat, iaitu burung serindik itu telah berada di sisi seorang puteri yang sungguh cantik dan menawan. Apabila mendengar cerita pengiringnya, Raden Inu terus pergi ke pintu kubah tersebut lalu terpandang Ken Tambuhan yang sungguh cantik, membuatkan Raden Inu terpikat dengan Ken Tambuhan. Pengiringnya menasihati Raden Inu supaya tidak jatuh cinta dengan Ken Tambuhan kerana puteri ini ialah puteri tawanan, takut dimukai oleh ayahanda dan bonda Raden Inu. Namun, Raden Inu enggan kembali dan menitahkan pintu kubah dibuka. Raden Inu masuk ke dalam kubah bertemu dengan Ken Tambuhan. Dipegangnya Ken Tambuhan yang hendak lari lalu bertanya kepada Ken Tambuhan ke mana hendak pergi dan jangan takut akan kedatangannya. Raden Inu juga bertanya ke asal-usul nama dan apakah nama kain yang ditenun oleh Ken Tambuhan. Raden Inu sungguh terpikat dengan Ken Tambuhan lalu memujuk Ken Tambuhan dengan pujuk rayu dan cumbu-cumbuan. Namun, Ken Tambuhan takut untuk menerima Raden Inu kerana takut kemasa muka. Dan lebih-lebih lagi, Raden Inu akan ditunangkan dengan puteri Ratu Banjar. Ken Tambuhan menjadi serba salah, namun akhirnya menyerah kepada Raden Inu. Berkahwinlah Raden Inu dengan Ken Tambuhan tanpa diketahui raja dan permaisuri. Sanata dan permaisuri menyedari kehilangan anaknya lalu menanyakan kepada pengiring-pengiringnya. Akhirnya ketahuilah mereka bahawa Raden Inu telah berkahwin dengan Ken Tambuhan. Perkahwinan itu telah dipersetujui oleh Sanata kerana katanya semua itu atas kehendak Dewata Mulia Raya. Namun, permaisuri menentang dengan alasan Ken Tambuhan itu anak celaka dan anak tawanan. Lagipun, jika Raden Inu akan menjadi raja kelak, Ken Tambuhan tidak layak menjadi permaisuri kerana dia anak tawanan. Permaisuri menjadi geram dan mencari jalan untuk membalas dendam, lebih-lebih lagi apabila Sanata memihak kepada anaknya dan Ken Tambuhan. Pada suatu malam, Raden Inu telah bermimpi Ken Tambuhan ditangkap harimau lalu gaib dalam hutan. Kedua-dua suami isteri itu menangis kerana mengetahui alamat mimpi akan berlaku perceraian antara mereka berdua. Keesokan harinya, Raden Inu pergi ke istana menghadap Sanata. Kemudian Raden Inu pergi menghadap bondanya pula. Permaisuri bertitah kepada Raden Inu bahawa dia tidak suka akan perkahwinan Raden Inu dengan Ken Tambuhan kerana Ken Tambuhan merupakan anak tawanan dan Raden Inu pula merupakan anak raja.
Pemaisuri kemudian menitahkan Raden Inu pergi ke hutan untuk memburu kijang dan pelanduk. Sepeninggalan Raden Inu pergi memburu, Pemaisuri pergi ke istana Ken Tambuhan dan memarahi Ken Tambuhan. Pemaisuri menitahkan Paribaya membawa Ken Tambuhan ke dalam hutan untuk dibunuh. Ken Tambuhan telah dibawa ke hutan bersama dua orang pengasuhnya, iaitu Ken Tadahan dan Ken Pelipo. Apabila tiba di pohon cempaka yang berdekatan dengan pohon angsana, Paribaya membuka rahsia bahawa dia dititahkan oleh Pemaisuri untuk membunuh Ken Tambuhan kerana bersuamikan Raden Inu. Ken Tambuhan telah berpesan supaya Paribaya meletakkan mayatnya dalam rakit dan ditaburkan bunga cempaka serta bunga angsana, kemudian dihanyutkan rakit itu di dalam sungai. Paribaya menikah Ken Tambuhan. Kemudian, mayat Ken Tambuhan telah dihanyutkan ke dalam sungai. Semasa Raden Inu dan pengiringnya mandi di sungai setelah berhenti memburu, mereka melihat ada sebuah rakit yang berisi penuh dengan bunga cempaka telah hanyut menghampiri mereka. Alangkah terkejutnya Raden Inu apabila mendapati dalam rakit itu merupakan isterinya. Raden Inu menyesal kerana meninggalkan isterinya lalu membunuh diri kerana terlalu sedih atas kematian isterinya.